Rejim Iran telah memasuki fasa yang sangat kritikal dan apa yang sedang berlaku sekarang jauh melebihi sekedar konfrontasi dari luar. Pusat krisis terletak di dalam Teheran. Pada hari Isnin 6 April 2026, Presiden Masoud Pezeshkian kelihatan terperangkap oleh struktur yang menyokong Republik Islam itu sendiri. Sementara pengawal revolusi memperluaskan kawalan dan memperkeras haluan perang. Kematian Ketua Perisikan Pengawal yang diumumkan hari ini oleh media rasmi Iran menguatkan lagi rasa kejatuhan di peringkat atasan dan perebutan terbuka untuk menguasai rejim. Apa yang berlaku secara ringkas adalah seperti berikut. Pihak politik yang berkait rapat dengan Presiden cuba membuka ruang untuk penyelesaian secara rundingan tetapi terhalang oleh kemarahan kelompok tentera dan ideologi. Siapa yang terlibat dalam pertembungan ini? Di satu pihak, Pezeshkian dan nama-nama yang lebih cenderung kepada rundingan seperti Muhammad. Di pihak satu lagi, pengawal revolusi. Yang kini tidak lagi bertindak sebagai pasukan bantuan, tetapi sebagai pusat sebenar kuasa ketenteraan, perisikan dan keselamatan dalaman. Reuters menunjukkan bahawa ucapan Pezeshkian yang berjanji untuk mengekang serangan terhadap negara-negara Teluk telah mencetuskan reaksi segera daripada golongan radikal, memaksa Presiden untuk berundur secara memalukan. Ini juga menjawab persoalan bagaimana perpecahan itu muncul dalam keputusan, nada dan kawalan naratif. Pengawal telah mula terlibat dalam semua keputusan besar rejim, walaupun selepas kehilangan komander dalam serangan baru-baru ini. Struktur itu dibina untuk bertahan di bawah pengeboman. Setiap komander mempunyai pengganti dalam rantaian dan arahan umum membolehkan kesinambungan walaupun apabila pihak atasan terjejas. Dalam kata lain, Presiden masih wujud tetapi kuasa yang lebih besar berada di tempat lain. Itulah sebabnya semakin ramai yang merasakan bahawa terdapat peperangan dalaman untuk menentukan hala tuju rejim dan bukan sekadar peperangan menentang musuh dari luar. Bilakah konflik dalaman ini menjadi lebih ketara? Dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Tetapi ia menjadi lebih signifikan hari ini apabila Teheran menolak cadangan gencatan senjata sementara dan menjawab bahawa mereka hanya menerima pengakhiran perang yang berkekalan. Menurut Reuters, cadangan Iran yang dihantar melalui Pakistan termasuk tuntutan seperti penghentian serangan, protokol laluan selamat di Hormuz, pengurangan sekatan dan pembinaan semula. Donald Trump menolak rancangan itu, berkata ia tidak mencukupi dan mengekalkan tarikh akhir untuk pembukaan semula selat tersebut. Ini menunjukkan bahawa golongan keras dalam rejim itu tidak mahu memberi ruang kepada Presiden untuk menjual gencatan senjata yang lemah sebagai kemenangan. Dan di manakah titik paling berbahaya dalam semua ini? Di Selat Hormuz. Ia bukan sekadar tentang peta. Ia berkaitan dengan tenaga, tekanan global dan ugutan strategik. Reuters melaporkan hari ini, harga minyak Brent kembali meningkat dan hampir mencecah $109.60 setong. Maksudnya, rejim Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan kerana mereka tahu apabila mereka mengganggu laluan itu, mereka bukan sahaja memberi tekanan kepada Washington. Ia memberi tekanan kepada pasaran global, menekan kerajaan-kerajaan dan menimbulkan ketakutan ekonomi yang melangkaui Timur Tengah. Sebab kepada perpecahan dalaman ini adalah jelas. Pengawal revolusi faham bahawa berunding sekarang boleh bermakna kehilangan kuasa, wang, pengaruh serantau dan kawalan ke atas masa depan rejim. Reuters sendiri menunjukkan bahawa sejak permulaan perang, para pengawal telah mengambil peranan yang lebih besar dalam kepimpinan negara. Di sini, berunding tidak dilihat sebagai keamanan, ia dilihat sebagai pengunduran. Di jalanan, rejim cuba menjual imej yang berbeza. Pezeshkian dan pihak berkuasa lain telah muncul secara terbuka di Tehran dalam beberapa hari kebelakangan ini untuk menunjukkan ketegasan dan menyampaikan tanpa kata-kata bahawa sistem masih kukuh. Tetapi sandiwara normaliti ini banyak menggambarkan betapa besarnya tekanan itu. Apabila pihak berkuasa perlu turun ke jalan untuk membuktikan mereka masih berkuasa, itu bermakna mereka sudah mula merasakan gegaran. Reuters sendiri menggambarkan kemunculan-kemunculan ini sebagai sebahagian daripada strategi untuk menunjukkan bahawa Republik Islam tidak goyah akibat serangan-serangan tersebut. Walaupun kepimpinan tertinggi yang baharu tidak muncul di khalayak ramai dan rundingan masih terhenti. Akhirnya, hanya ada satu berita. Iran sedang mengalami pertembungan hebat antara kelangsungan politik presidennya dan logik konfrontasi pengawal revolusi.
Apa yang dipertaruhkan bukan sekedar gencatan senjata, tetapi siapa yang benar-benar berkuasa, siapa yang menentukan serangan seterusnya, dan siapa yang memutuskan sama ada rejim akan cuba bernafas atau menenggelamkan lagi rantau ini dalam peningkatan ketegangan yang berbahaya. Ini adalah perpecahan paling teruk di tengah-tengah kuasa Iran.